أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengerusi Merangkap Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa, mantan nazir kita juga ada, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi lelaki ada bahagian pusaka untuk mereka daripada peninggalan kaum keluarga dan kerabat. Begitu juga bagi perempuan ada bahagian pusaka mereka daripada peninggalan harta pusaka kaum kerabat. Sama ada sedikit atau banyak, itulah yang ditetapkan, yakni diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan dalil bahawasanya bukan hanya pada harta yang besar yang mesti kita faraidkan, bukan hanya pada tanah, bukan hanya pada kenderaan, bukan hanya pada rumah, bahkan sama ada sekecil-kecil milik si mati wajib untuk difaraidkan. Ustaz, kalau kecil barangnya macam mana? Takkan baju selai nak pecah koyak-koyak? Maksud di sini adalah ada hak waris daripada baju si mati. Berlaku dan mungkin tuan-tuan pun pernah mengalaminya. Apabila seseorang itu meninggal dunia, kadang-kadang ada di kalangan mungkin sahabat si mati atau saudara terdekat dengan si mati, mungkin pernah berkata, boleh tak saya nak minta baju si mati ini? Boleh tak saya nak minta jam tangan si mati ini? Boleh tak saya nak minta pen si mati ini kerana dia adalah sahabat karib saya, dari kecil kami kenal, dan kalau boleh saya nak ada satu barang, bila saya melihat saya teringat kepada dia. Ini mungkin berlaku dan saya yakin banyak berlaku. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam setiap harta pusaka ada pemiliknya. Contoh,
Seandainya si mati mempunyai bapa, mempunyai ibu, mempunyai isteri, mempunyai anak-anak yang masih kecil. Harta tadi walaupun hanya sebatang pen, dalam pen tersebut ada hak bapa 1/6, ada hak ibu 1/6, ada hak isteri 1/8, ada hak anak-anak walaupun anak-anak itu masih kecil. Hati-hati kalau misal kata takut-takut kita termakan harta anak yatim. Ini bukan hanya boleh berlaku kepada orang luar, bahkan juga boleh berlaku kepada kaum kerabat, kaum keluarga sendiri. Bila mana kalau misal kata seorang itu mati, ada anak-anak yang masih lagi berada di bawah umur 18 tahun, maka harta-hartanya siapa yang akan jadi pemegang amanah? Bapa kepada si mati, iaitu atuk kepada anak-anak ini. Undang-undang Malaysia di bawah kanun enactment kanun keluarga, undang-undang keluarga Selangor, Syariah Selangor tahun 2003. Apabila seseorang lelaki mati, tidak secara automatik harta milik anaknya yang berada bawah umur diserahkan kepada isteri si mati. Bukan automatik. Kebanyakan kita menganggap isteri akan menjadi pemegang amanah kepada anak-anak kita bila kita mati. Ini yang berusia bawah 18 tahun. Tetapi hakikatnya menurut undang-undang, siapa yang menjadi pemegang amanah? Bapa kepada si mati. Kalau bapa ada dan amanah, insya-Allah dia akan gunakan dan jaga amanah tersebut sehingga anak-anak ini membesar. Usia 18 tahun ke atas baru boleh untuk buat urusan pindah milik dan sebagainya. Kalau tak amanah, ini yang berlaku, takut-takut termakan harta anak yatim. Boleh tak Ustaz kalau kita nak lantik isteri kita sebagai pemegang amanah? Boleh. Rancang harta kita sewaktu kita hidup. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak yang masih bawah umur 18 tahun ke bawah dan kita sebagai lelaki sikit-sikit masuk hospital, sikit-sikit ke klinik, faham-fahamlah. Lantiklah isteri kita sebagai wasi. Wasi ni maknanya apa? Pemegang amanah untuk harta anak-anak kita. Lebih-lebih lagi kalau isteri kita tidak bekerja. Kalau isteri kita bekerja, mungkin dia boleh survive, hidup membesarkan anak-anak. Kalau misal kata dia tak bekerja, bahagian isteri cuma 1/8. Anak-anak yang dapat asabah tak dapat dipegang oleh anak-anak bahagian mereka, tetapi akan pergi ke mana? Akan pergi ke amanah raya berhad. Sehingga umur anak-anak ini 18 tahun cukup baru boleh tuntut di amanah raya berhad. Kalau kita lantik semasa kita hidup isteri kita sebagai pemegang amanah, mungkin isteri kita bila kita dah tiada nanti, dia boleh gunakan harta bahagian anak-anak ini untuk membesarkan anak-anak. Harus hukumnya sebagai pemegang amanah menggunakan harta anak yatim untuk keperluan anak yatim tersebut, tapi berpada-pada. Dan harus juga digunakan harta anak yatim ini untuk muamalat, berniaga, supaya bertambah aset atau harta anak yatim ini. Apa contoh? Boleh dimasukkan dalam tabung haji contoh, atau dimasukkan dalam ASB yang patuh syariah. Cukup tahun dapat dividen. Kalau 2 juta masuk dalam tabung haji, kalau dividennya contoh 5%, dah berapa ribu setahun. Dan mungkin duit dividen itu mampu untuk menyara anak-anak yatim. Duit dividen sahaja, tak usik pun duit pokok. Harus, hukumnya harus sebagai pemegang amanah untuk menggunakan atas keperluan anak yatim, bahkan harus untuk diniagakan harta anak yatim. Ini kalau kita dapat buat lantikan wasi. Kat mana nak buat? Boleh buat di mana-mana. Banyak syarikat-syarikat, bahkan di Majlis Agama Islam Selangor juga ada pegawai-pegawai, ada urusan tersebut untuk kita melantik
Tak mahal pun. Saya ingat kurang daripada 1,000 kosnya. 300-400 macam itulah lebih kurang. Dan sekali bayar je. Bukan tiap-tiap bulan kena bayar, tak, sekali bayar. Kita lantik isteri kita sebagai wasi untuk menjaga harta anak-anak kita. Kalau dapat ayah yang bagus, ayah yang amanah, alhamdulillah. Tetapi kalau dapat ayah yang tidak amanah, na'udzubillah. Itu kalau ada. Kalau tiada, secara automatik pergi kepada amanah raya berhad. Dan kebanyakan orang yang meninggal dunia, ayah dah tak ada dah. Sebab ayahnya lebih dahulu meninggal dunia daripada dia. Dan secara automatik kalau tidak membuat lantikan wasi, harta anak-anak yang berada di bawah umur 18 tahun akan pergi ke amanah raya berhad. Sebelum kita masuk, hari ini 9 hari bulan 8 ada perjumpaan doa faraid Malaysia. Perjumpaan di kalangan da'i-da'i, pendakwah-pendakwah faraid satu Malaysia, yang mana penulis kitab ini Ustaz Helmi Hanis merupakan timbalan pengurusi, timbalan presiden Kesatuan Doa Faraid Malaysia. Semalam beliau ada hubungi saya, mengajak saya supaya jadi ahli doa faraid Malaysia. Saya kata, kalau misal kata saya masuk, saya tak boleh janji dapat bagi komitmen, kerana komitmen saya agak banyak. Kuliah-kuliah yang ada waktu ini hanya berbentuk teori. Manakala mereka yang aktif dalam doa faraid Malaysia, mereka bukan hanya berdakwah dari sudut teori, bahkan juga berdakwah di lapangan. Maksudnya, kena bantu masyarakat, bawa pergi ke unit pusaka kecil, bawa pergi ke mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah untuk berurusan. Dan dalam perbincangan petang tadi, tuan-tuan boleh lihat dalam Facebook Doa Faraid Malaysia, petang tadi mereka ada macam buat perbincangan lah, macam ceramah lah, yang saya terkejut. Dinyatakan oleh salah seorang ahli doa faraid Malaysia, seorang peguam, bahawasanya di Malaysia ini aset umat Islam, kita sedia maklum, dah berpuluh bilion dibekukan di amanah raya berhad. Kerana apa? Tak dituntut. Isu-isunya isu sebeginilah. Anak-anak yang berada di bawah 18 tahun, bila usianya 18 tahun cukup, tak tuntut kerana tak tahu proses dan sebagainya. Maka beku aset umat Islam. Dan lebih memeranjatkan lagi, lebih 1 juta geran tanah atau rumah yang dimiliki oleh umat Islam di Malaysia ini bukan atas namanya sendiri. Faham maksud saya? Ada geran tanah, nama siapa? Nama atuk, nama moyang, nama ayah. Dan kesemua yang menjadi beku ini, penama-penama atas geran dah meninggal dunia. Kerana apa? Kerana kita ambil ringan dalam urusan pengurusan pusaka. Saya tak tahu akan datang, saya wallahu a'lam, boleh jadi terus sebagai penghulu, boleh jadi berhenti tumpu pada urusan pusaka, wallahu a'lam. Tak tahu perancangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misal kata perkara ini perlu untuk mengelakkan aset-aset umat Islam daripada masa ke semasa semakin tinggi nilainya yang dibekukan, yang rugi siapa? Kita umat Islam. Anak-anak sekarang, bahkan mungkin orang yang dewasa pun tak ambil berat dalam urusan pengurusan pusaka. Di kuliah-kuliah mungkin kita boleh dapat pendedahan secara teori, tetapi tuan-tuan, puan-puan kena urus sendiri. Kena pergi ke unit pusaka, kena pergi di mahkamah rendah, mahkamah tinggi syariah. Kalau aset nilainya lebih daripada 2 juta, kena berhubung dengan mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan. Urusan-urusan tu memerlukan ilmu. Ada yang datang jumpa saya, minta saya uruskan. Saya cakap minta maaf, saya tak ada waktu nak berurusan dengan pihak-pihak tersebut pada waktu bekerja.
Dan sudah pasti saya terikat dengan waktu bekerja sebagai penghulu. Lebih-lebih lagi sekarang ni saya jaga 2 mukim. Mukim Batu dan juga mukim Bandar Jugra. Menanggung di mukim sana 12 kampung semuanya. Jadi malamlah waktu rehat saya sebenarnya. Siang agak sibuk. Kadang-kadang berada di luar kawasan. Kadang-kadang terpaksa tangguhkan kuliah sebab belum sampai ke rumah lagi. Balik daripada meeting, mesyuarat, program dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena bergerak, kena bertindak. Tahu teori, bertindak terus supaya apa? Tidak berlaku masalah-masalah sedemikian. Dan ada juga pendedahan mengatakan di Kedah atau di Perlis, ingat saya, yang memaklumkan juga daripada peguam tersebut merupakan ahli dalam doa faraid Malaysia, pernah menguruskan satu kes perpindahan nama geran tanah yang mana berlaku lebih kurang 50 lapis. 50 lapis, yang mana owner geran tanah itu meninggal dunia sekitar tahun 1920-an. Tuan-tuan bayangkan, berapa puluh tahun, hampir lebih 100 tahun tak diuruskan. Walaupun berjaya diuruskan, tetapi mengambil masa yang cukup panjang. Nak menguruskan isu masalah kematian berlapis ini bukan satu perkara yang mudah. Kita kena panggil mana waris-waris yang hidup ketika kematian pertama. Kalau dah mati, cari warisnya lagi. Mati lagi, cari warisnya lagi. Ini baru step yang pertama. Dah mati, dah selesai step yang pertama, step yang kedua pula, lapisan yang kedua. Siapa pula waris yang ada? Panggil. Cari. Tak jumpa, sangkut isunya. Tergantung. Ini masalah yang kritikal sekarang ini yang berlaku pada harta umat Islam khususnya di Malaysia. Ambil cakna, prihatin, balik karang, lihat geran-geran tanah, geran rumah. Kalau masih lagi bukan nama sendiri, buat bertindak sekarang. Jangan tunggu tuan-tuan dah tak ada, anak-anak lagi tak tahu arah bagaimana nak menguruskan. Kalau ada yang menguruskan, yang boleh dan mampu menguruskan, tunjuk dan sebagainya, alhamdulillah. Kalau tak ada, sampai bila-bila lah harta tersebut diistilahkan beku. Kerana apa? Miliknya orang dah mati. Walaupun tanah tu diusahakan, tetapi pemilikannya tak boleh untuk berpindah milik. Malam ini kita sambung. Minta maaf ambil masa, berceloteh sedikit. Masalah umat. Muka surat 118 tentang cucu perempuan daripada anak lelaki mempunyai 3 bahagian. Cucu perempuan ni daripada siapa? Daripada anak lelaki. Kita tengok carta. Cucu perempuan daripada anak lelaki yang ini. Yang saya bulatkan ni. Ini si mati. Kita nak ceritakan tentang cucu perempuan pada malam ini. 3 keadaan bagi cucu perempuan. Apa dia? Yang pertama, 1/2 jika dia berseorangan dan si mati tidak mempunyai cucu lelaki daripada anak lelaki dan anak perempuan. Maksudnya apa? Jika si mati 118 berseorangan dan si mati tidak mempunyai cucu lelaki daripada anak lelaki. Mana cucu lelaki daripada anak lelaki? Ni yang nombor 2. Ini tak ada. Anak lelaki. Siapa anak lelaki? Ni yang atas. Dan anak perempuan. Ini. Bila cucu perempuan dapat 1/2, bila tidak ada 3 golongan ni. Siapa dia? Cucu lelaki daripada anak lelaki
kemudian anak lelaki, kemudian anak perempuan. Barulah cucu perempuan dapat 1/2. Dan dengan syarat dia berseorangan, tunggal. Ataupun ada adik-beradik, tetapi adik-beradiknya dah meninggal dunia dahulu, baru atuknya meninggal dunia. Keadaan yang kedua, muka surat 119. Jika bilangan mereka lebih daripada seorang, maka mereka akan dapat 2/3. 2/3 bila mana? Bila lebih daripada seorang. Bermakna di kalangan cucu perempuan ini ada 2 orang atau 3 atau lebih. Semua perempuan. Dan si mati tidak mempunyai cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang mana cucu lelaki? Ini tiada. Yang ada cuma cucu perempuan sahaja, 2 orang atau lebih. Anak lelaki, yang mana anak lelaki? Yang di atas tadi. Dan anak perempuan. Ini keadaan bagi cucu perempuan dapat 2/3 ketika mana bilangannya 2 orang atau lebih, dengan syarat tidak ada cucu lelaki. Adik-beradik dia lah yang lelaki. Dan juga tidak ada anak lelaki daripada si mati. Dan juga tidak ada anak perempuan daripada si mati. Barulah cucu perempuan ini dapat 2/3. Berat tak? Berat. Mana yang tak faham atau persoalan, ada soalan, terus tanya. Jangan ada hujung-hujung nanti baru nak tanya. Nanti kita terlajak waktu pula nanti. Kalau ada persoalan, terus tanya. Kalau ada yang kurang faham, terus tanya. Kemudian, dalilnya apa? Para ulama telah bersepakat bahawa kedudukan cucu daripada anak lelaki menepati kedudukan anak si mati dalam hukum pewarisan seperti bahagian, penghalangan dan sebagainya. Cucu lelaki seperti anak lelaki dan cucu perempuan seperti anak perempuan. Yang lepas kita dah bincangkan bahagian anak lelaki dan anak perempuan. Keadaan cucu perempuan ini daripada anak lelaki sama seperti keadaan anak perempuan yang ini. Juga ada keadaan dapat 1/2, juga ada keadaan dapat 2/3. Bila mana dapat 1/2? Bila si mati tak ada anak lelaki dan dia seorang diri, anak tunggal. Anak perempuan. Dalam sekarang kita bincang cucu perempuan yang lepas kerana dia mengambil tempat anak perempuan. Jadi sama keadaan anak perempuan juga dapat 1/2. Sekiranya si mati tak ada anak lelaki dan anak perempuan ni seorang je yang masih hidup. Tak semestinya tunggal, tetapi yang masih hidup semasa si mati, pemilik harta mati. Boleh jadi dia ada adik-beradik, tetapi adik-beradik ni yang lain dah meninggal dunia sebelum kematian ayah atau ibunya. Jadi pada ketika itu dia tinggal seorang, dapatlah 1/2. Boleh jadi dapat 2/3 ketika mana ketika si mati ini tak ada anak lelaki, kemudian ada anak perempuan 2 orang atau lebih. Sama juga keadaan cucu perempuan tadi. Cuma cucu perempuan dia mengambil tempat anak perempuan. Bila ada anak perempuan, maka cucu perempuan terhalang. Begitu juga dengan cucu lelaki. Tapi kalau cucu lelaki ada, dia boleh jadi dapat asabah. Nanti kita akan bincangkan dalam bab asabah. Yang ketiga, 1/6 C. Bila mana cucu perempuan daripada anak lelaki mendapat 1/6. Ini si mati. Kemudian kita nak bincangkan untuk cucu perempuan yang ini. Dapat 1/6. Bila mana? Jika si mati ada seorang anak perempuan sahaja. Yang ini ada. Anak perempuan ada. Dan si mati tidak mempunyai cucu lelaki daripada anak lelaki. Iaitu yang ini. Cucu lelaki tak ada.
daripada anak lelaki dan anak lelaki. Yang ini juga tiada. Jadi si cucu perempuan dapat 1/6 ketika mana bersama dengan seorang anak perempuan. Dalam hal ini anak perempuan dapat berapa? Dia seorang. 1/2. Si cucu perempuan dapat 1/6. Kenapa? Lihat dalilnya. An Ibnu Mas'ud, fi baitin wa binti ibnin wa ukhtin faqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibnati nisfu wa li ibnati ibni as-sudus takmilatas thulatsaini wa ma baqiya fali ukhtin. Rawahul Bukhari. Muka surat 120. Daripada Ibnu Mas'ud pada menyatakan hukum anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa. Bila kata saudara perempuan, sama ada seibu sebapa atau sebapa, sama kiraannya, sama formulanya. Berbeza dengan saudara seibu. Saudara seibu, walaupun lelaki perempuan, dia dapat sama rata. Tak ada nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Maka telah menghukumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi anak perempuan 1/2 dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6, mencukupkan 2/3 dan baginya bagi saudara perempuan. Ini ketika mana? Ketika si mati ada anak perempuan seorang dan ada cucu perempuan daripada anak lelaki juga seorang. Dan cucu lelaki daripada anak lelaki tak ada, anak lelaki daripada si mati juga tiada. Maka kedua-dua ini akan mendapat, kalau dicampurkan akan dapat 2/3. Anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6. Kalau kita cari pembawahnya 6, bermaksud anak perempuan dapat 3/6, anak cucu perempuan dapat 1/6. Ditambahkan 3 tambah 1 jadi 4/6. Sama tak dengan 2/3? Sama. 4/6 cuma dia besar. Kalau dikecilkan jadi 2/3. Ada tak baki? Ada. Siapa yang dapat baki tadi? Saudara perempuan. Sekiranya si mati ini mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau saudara perempuan sebapa. Kalau ada saudara perempuan seibu sebapa, yang perempuan sebapa mahjub, terhalang. Ini akan dapat baki. Boleh jadi tak lelaki perempuan dapat baki? Boleh jadi. Tak semestinya lelaki yang dapat baki. Boleh jadi perempuan juga dapat baki. Satu persepsi yang salah, kadang-kadang ramai orang menganggap lelaki ini dalam bab faraid dapat lebih banyak daripada perempuan. Ini persepsi. Tetapi hakikatnya tak semua keadaan lelaki dapat lebih banyak daripada perempuan. Boleh jadi lelaki lebih banyak daripada perempuan. Kerana itu dalam masalah anak-anak atau saudara, adik-beradik. Bila berkumpul ada anak-anak atau saudara, anak-anak tak ada, saudara lelaki perempuan ada, baru nisbahnya 2 lelaki 1 perempuan. Lizakari mithlu hazil unsayn yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazil unsayan. Ini dalilnya. Boleh jadi sama banyak antara lelaki dan juga perempuan. Ketika mana? Ketika si ayah dan si ibu. Saya padam dulu. Ini si mati,
Yang ada cuma ibu, yang ada cuma bapa dan anak lelaki. 3 waris ni sahaja. Berapa ibu akan dapat? 1/6. Berapa bapa akan dapat? Juga sama 1/6. Bakinya 4/6 kepada anak lelaki. Sama tak bilangan lelaki dan perempuan? Suami, isteri, ayah dan juga ibu tadi. Dapat sama tak? Sama banyak. Jadi tak mesti waris lelaki mesti dapat 2 kali ganda daripada waris perempuan. Boleh jadi sama banyak. Dan boleh jadi waris perempuan dapat, waris lelaki tak dapat. Macam mana pula tu? Dapat perempuan, lelaki tak dapat. Apa contohnya? Si mati ada anak perempuan. Kemudian ada saudara perempuan seibu sebapa. Kemudian ada saudara lelaki sebapa. Ini je warisnya ada. Berapa bahagian anak perempuan? 1/2 kerana seorang. Dan saudara perempuan seibu bapa akan dapat baki, iaitu 1/2. Saudara lelaki sebapa dapat tak? Tak dapat. Jadi jangan kata faraid ini menyebelahi kaum lelaki. Kerana boleh jadi keadaan dalam faraid ini lelaki tak dapat, perempuan je yang dapat. Dan boleh jadi juga perempuan lebih banyak daripada waris lelaki. Macam mana pula? Bila mana si mati ada anak perempuan, kemudian ada saudara lelaki seibu, 2 orang contoh. Maka anak perempuan akan dapat berapa? 1/2. Saudara lelaki sebapa, seibu akan dapat 1/3. Kerana 2 orang atau lebih. Kalau seorang dapat 1/6. Kalau 2 orang atau lebih, sama ada lelaki semua atau lelaki perempuan dapat 2/3 dan kongsi sama rata. Kalau 2 orang, bermakna mereka akan dapat 1/6 seorang. Berbanding dengan anak perempuan tadi 1/2. Mana lagi banyak? Anak perempuan lagi banyak. Jadi persepsi-persepsi ini yang mungkin kita biasa dengan dialog-dialog, ini tidak adil. Sambil tepuk meja. Ini tidak adil. Kenapa faraid ini menyebelahi kaum lelaki? Tak semestinya. Dan kita bila bicara tentang hak pewarisan, tak semestinya melibatkan tanggungjawab. Tak semestinya melibatkan tanggungjawab. Dalam keadaan begini, contoh, ada anak perempuan, ada saudara perempuan seibu sebapa, kemudian ada bapa saudara seibu sebapa. Yang ini dapat 1/2, saudara perempuan dapat 1/2 baki, pakcik ini tadi tak dapat. Dari segi hak faraid, pakcik dapat tak? Tidak. Tetapi tanggungjawab pakcik ini kepada anak tadi ada. Ketika mana? Ketika nak nikahkan anak tadi. Tanggungjawab dia menasihat, jaga aurat dan sebagainya. Ini tanggungjawab wali. Hak faraid, hak pusaka tak melibatkan tanggungjawab. Boleh jadi orang yang bertanggungjawab tak mewarisi harta pusaka, tetapi dia bertanggungjawab kepada anak-anak si mati. Boleh jadi yang dapat pusaka dia tak ada tanggungjawab kepada anak-anak si mati. Seperti contoh saudara perempuan seibu sebapa tadi, dia ada bahagian dia mengikut faraid. Adakah tanggungjawab dia untuk menafkahi anak perempuan si mati? Bukan. Siapa yang menafkahi? Saudara lelaki kalau ada. Tapi kalau ada dua-dua ni, dua-dua dapatlah dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Contoh tak ada. Yang ada bapa saudara seibu sebapa, contoh pakcik. Ini yang akan menafkahi mengikut pada
tuntutan, turutannya daripada si mati, ayahnya, atuknya. Kemudian atuk dan ke atas tiada, adik-beradik si mati yang lelaki, pakcik kepada anak ini yang akan menafkahi dia. Begitulah seterusnya. Kita sambung. Sampai mana tadi? Muka surat 120. Bahagian-bahagian 1/2 dan 2/3 bagi cucu perempuan ini hanya dipengaruhi oleh bilangan mereka sahaja. Ahli waris lain tidak memberi kesan kepada bahagian mereka. Manakala bahagian 1/6 pula dipengaruhi oleh seorang anak perempuan sahaja. 1/2 bila mana seorang. 2/3 bila mana 2 orang atau lebih. 1/6 bagi adik-beradik seibu sebapa yang perempuan ketika mana si mati cuma ada anak perempuan seorang sahaja. Cucu pun begitu juga kerana nak mencukupkan bilangan 2/3. Maka ada bahagian 1/6 kepada waris anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Nombor 10. Sebelum kita masuk, ada soalan. Tak faham Ustaz. Tu tak boleh nak buat apa. Saudara perempuan seibu sebapa. Saudara perempuan seibu sebapa. Kita lihat carta yang mana yang dimasukkan dengan saudara perempuan seibu sebapa. Ini si mati, saudara perempuan seibu sebapa ini. Kita bincangkan tentang saudara perempuan seibu sebapa. Mempunyai 2 bahagian seperti anak perempuan. Iaitu 1/2, dia akan dapat 1/2. Ketika mana? Jika dia berseorangan dan si mati tidak mempunyai saudara lelaki seibu sebapa. Mana saudara lelaki seibu sebapa? Yang ini. Syarat yang pertama. Apa dalilnya? Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Surah An-Nisa ayat 176 yang bermaksud jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka baginya 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Apa syarat lain lagi dalam ayat ini? Tidak mempunyai anak. Ini tiada, ini tiada. Bila kata tak ada anak sehingga ke bawah, cucu pun tiada. Kalau cucu ada, maka saudara perempuan seibu sebapa tak dapat. Bila dapat 1/2, bila saudara seibu sebapa seorang. Tak ada adik-beradiknya yang lain. Kemudian si mati tak ada anak, tak ada cucu dan ke bawah, baru dia dapat 1/2. Keadaan yang kedua, bila mana si saudara perempuan seibu sebapa ini mendapat 2/3. Dapat 2/3. Bila mana? Jika bilangan mereka lebih daripada seorang dan si mati tidak mempunyai saudara lelaki seibu sebapa. Bila bilangan saudara perempuan seibu sebapa 2 orang atau lebih dan syaratnya tidak ada saudara lelaki seibu sebapa. Adik-beradik si mati ini semuanya perempuan. 2 orang atau lebih, maka mereka akan dapat 2/3. Dan syarat yang utama adalah jika si mati juga tidak ada anak dan ke bawah. Kalau ada, maka adik-beradik terhalang. Ada anak si mati, maka adik-beradik tak dapat. Ingat konsepnya, bila berkumpul ke 25 waris, 15 lelaki, 10 perempuan. Bila lihat pada carta, semua ni ada 25 orang. Yang dapat cuma 5 orang sahaja. Siapa dia?
ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. 5 orang ini tidak akan terhalang sampai bila-bila. Bila mereka ada, mereka berhak untuk mendapat faraid. Sekiranya tidak terlibat dalam perkara-perkara yang menghalang daripada mewarisi, seperti contoh membunuh, berbeza agama dan sebagainya. Kalau tak terlibat dengan perkara-perkara yang menghalang mereka mewarisi, maka 5 orang ini dapat faraid. Selebihnya tak dapat langsung. Kita cerita yang selebihnya mesti kena syarat tak ada antara 5 orang ini. Adik-beradik, seibu sebapa perempuan dapat bila mana? Si mati tak ada anak, barulah dapat. Sebab anak ni antara 5 yang mesti dapat. B, 2/3 jika bilangan mereka lebih daripada seorang dan si mati tidak mempunyai saudara lelaki seibu sebapa, bahagian tersebut dibahagi sama rata di kalangan mereka, bukan seorang 2/3. Kalau contoh bilangan saudara perempuan seibu sebapa ni ada 4 orang, tetap juga dapat 2/3, bahagi sama rata. Bukan seorang 2/3, seorang 2/3, tak cukup duitnya, tak cukup hartanya. Tetapi 2/3 tadi dibahagi kepada berapa orang yang ada di kalangan saudara perempuan seibu sebapa. Apa dalilnya? Fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Surah An-Nisa ayat 176. Tetapi jika saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dengan syarat tak ada adik-beradik lelaki, tak ada anak-anak si mati, tak ada cucu-cucu si mati dan ke bawah. Bahagian-bahagian saudara perempuan seibu sebapa ini hanya dipengaruhi oleh bilangan mereka sahaja. Ahli waris lain tidak memberi kesan kepada bahagian mereka. Jika saudara perempuan ini sama ada seorang atau lebih daripada seorang bersama dengan saudara lelaki si mati, iaitu seibu sebapa, maka bahagian mereka bukan lagi 1/2 atau 2/3. Mereka akan bersama dengan saudara lelaki si mati, iaitu adik-beradik lelaki mereka, mendapat secara asabah, iaitu dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Macam mana nak dapatkan kiraan lelaki 2, perempuan 1? Contoh, kalau misal kata di kalangan waris ini si mati, ada anak. Bila kata anak, bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang anak. 2 perempuan saya buat bulat, simbol sahaja nak bagi mudah faham. Kalau tuan-tuan nak buat bentuk bintang ke terpulang. Tetapi biasa saya buat perempuan bulat, lelaki petak. Macam mana kita nak dapatkan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan? Bilangan yang lelaki ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 dikalikan dengan 2. Dapat berapa? 8. Tambah dengan bilangan perempuan 1, 2. Tambah 2 dapat 10. Jadi setiap seorang anak ini pembawahnya 10. Cuma beza yang lelaki 2/10, yang perempuan 1/10. Dapatlah nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Ini kalau misal kata 4 lelaki, 2 perempuan. Kalau contoh 5 lelaki, 1 perempuan, yang ini lelaki, maka 5 kali 2 berapa? 10. Tambah yang perempuan berapa? 1. 10 tambah 1, jawapannya 11. Maka pembawahnya 11, yang lelaki 2/11, yang perempuan 1/11.
Formulanya begitu. Berapa bilangan lelaki kalikan 2 tambah bilangan perempuan, maka dapat pembawahnya, atasnya lelaki 2, perempuan atasnya 1. Begitu juga kepada adik-beradik. Adik-beradik pun sama juga. Ini anak. Adik-beradik pun begitu juga. Kalau misal kata si mati tak ada anak, tak ada cucu, ada adik-beradik saja, lelaki dan perempuan. Begitu juga kiraannya. Kalau misal kata adik-beradik ada 3 lelaki, 3 perempuan. Yang lelaki 3 kalikan 2, 6. Tambah yang perempuan 3, 9. Maka pembawahnya 9, lelaki 2/9, yang perempuan 1/9. Ini bagi asabah. Asabah ni maknanya apa? Baki. Bila mereka dapat? Selepas yang fardu dapat. Bukan yang baki ambil dulu. Bakilah sekali. Dari segi kaedah pengiraan, walaupun kita belum masuk dalam bab pengiraan, kita kena dahulukan yang fardu. Siapa yang fardu? Ibu, ayah, pasangan. Ibu ketika mana ada anak-anak si mati dapat 1/6. Ketika si mati ada anak-anak laki perempuan, ayah dapat 1/6. Ketika si mati ada anak-anak lelaki dan perempuan, isterinya dapat 1/8. Bagi dulu yang fardu. Bagi dulu, ada baki yang tinggal, asabah. Daripada asabah tadilah bahagian perempuan nisbahnya 1, bahagian lelaki nisbahnya 2. Bukan 2 nisbah 1 daripada keseluruhan harta si mati. Tidak. Tetapi selepas pembahagian yang fardu. Kerana fardu wajib didahulukan. Ada baki baru kepada waris yang mendapat baki. Ya. Fardu 3 saja. Dia banyak. Ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3 baki. Cuma waris, kalau misal kata berkumpul semua di kalangan lelaki 15, perempuan 10, 25 orang ada. Yang mendapat fardu 3 orang saja. Siapa dia? Ayah, ibu dan juga pasangan. Anak-anak tadi akan dapat asabah. Tetapi lihat pada situasi keadaan. Boleh jadi fardu tadi 1/6. Boleh jadi fardu tadi 1/3. Kerana kalau kita lihat balik, contoh bahagian ibu, ada 3 keadaan. Boleh jadi 1/3. Boleh jadi 1/6. Boleh jadi 1/3 daripada baki. Semua ni fardu. Tetapi lihat situasi keadaan. Untuk mendapatkan 1/3, bila keadaannya, kita kena tahu. Dapat 1/3 ketika mana? Si mati tidak ada anak. Dapatlah ibu 1/3. Si mati tak ada saudara. Saudara, seibu sebapa, tak ada adik-beradik. Dapatlah ibu 1/3. Ada seorang adik-beradik, anak-anak si mati tak ada. Ibu masih dapat 1/3. Ada 2 orang adik-beradik, seibu sebapa. Sama ada lelaki atau perempuan, ibu ni tadi tak dapat dah 1/3. Dapat 1/6. Contoh. Walaupun adik-beradik tadi terhalang, tetapi bahagian ibu terganggu. Ini si mati. Ini si mati. Dia ada waris ibu, dia ada waris bapa, dia ada waris saudara lelaki seibu. Contoh. 3 orang ni waris. Bila si mati meninggal dunia, bapa dapat berapa? Tetap 1/6 campur dengan asabah. Sebab bahagian bapa ada 1/6, ada 1/6 campur asabah, ada asabah sahaja. Ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Kerana si mati ini tak ada anak atau ke bawah. Dan yang ada saudara cuma 1 orang sahaja. Misal kata saudara si mati ada 2 orang, saudara lelaki ada, saudara perempuan ada seorang. Ibu ni tadi daripada 1/3 jadi 1/6. Walaupun
saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa, tak dapat pun. Sebab apa tak dapat? Kerana ada bapa. Maka bapa akan dapat asabah, bakinya. Ibu dapat 1/6, bapa dapat 5/6. Adik-beradik ni tadi, ada ke tak ada ke, mereka tetap tak dapat, tetapi bilangan 2 atau lebih mempengaruhi bahagian ibu, yang pada asalnya dapat 1/3 tetapi jadi 1/6. Apa hikmah? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi apa yang saya nampak, kenapa tak dapat adik-beradik ini? Kerana ibu bapa si mati juga ibu bapa mereka. Ya, ini pasangan tak ada. Contoh tadi pasangan tak ada. Kalau ada pasangan, dapatlah 1/4. Kalau lelaki, perempuan, tengok keadaan. Kalaulah si bapa ini mati pula, dia ada harta dan campur dengan harta yang dia dapat ni, pun akan dapat kepada anak-anaknya juga. Jadi sebab itu anak-anak saudara seibu sebapa ni tadi tak dapat sebab ada ayah. Jangan takut-takut, dia pun dapat juga nanti, tunggu ayah mati. Dia tak dapat harta daripada adik-beradik sebab harta adik-beradik pergi kat bapa. Bapa dia juga, tunggu bapa tiada baru dapat kepada mereka. 9, 5 minit lagi. Setakat ni ada soalan? Surat berapa tadi? 100? Satu, dua, satu. Okey. Satu, dua, dua. Kita masuk dalam waris yang ke-11. Saudara perempuan sebapa. Nak teruskan ke nak berhenti? Nampak faham semua, senyap saja. Perbincangan kita akan datang makin berat. Lebih-lebih lagi dalam bab pengiraan. Sebab tu saya, kalau ada yang tak faham, terus tanya, tak apa. Jangan tunggu nanti hujung-hujung, balik-balik tak faham apa. Ataupun hujung-hujung baru nak tanya, kita dah lanjak masa nanti nak menjawab. Jadi kalau ada persoalan, terus angkat tangan, terus tanya. Atau bagi muslimat, untuk perjumpaan akan datang, ada soalan, tulis kat kertas. Pasingan kepada muslimin, boleh hantar kepada saya, kita boleh bincangkan tentang soalan-soalan. Yang mana boleh saya jawab, mana yang tak boleh, saya tanya dengan kawan-kawan yang lebih arif. Saya rasa cukup sekadar itulah ya. Masing-masing berkerut dahi dah. Nazir pun dah tengok jam dah 2-3 kali tengok jam. Kita berhenti sampai muka surat 122. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung muka surat 122. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hadis tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.